Hai, Assalamualaikum. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 8 Mei 2023 bersama saya, Pia Enadia. Ketua Penerangan Bersatu Razali Idris menolak kemungkinan pembangkang berupaya menjatuhkan kerajaan. Dalam masa yang sama, Razali turut mempersoalkan mengapa Perdana Menteri Anwar Ibrahim terus melayan gosip sedemikian. Memetik berita harian, Razali berkata Anwar tidak sepatutnya memikirkan jumlah angka di pihak PN kerana kerajaan mempunyai jumlah sokongan yang kukuh iaitu sebanyak 148 kerusi. Mengulas lanjut, Razali turut mengakui agak sukar untuk pembangkang mengatasi jumlah kerusi di milik kerajaan kecuali ia diumumkan oleh Ketua Pembangkang sendiri. Terdahulu, Anwar mencabar pembangkang membuktikan mereka mendapat sokongan majoriti pada sidang Dewan Rakyat akan datang. Menurut Razali, kenyataan Anwar itu ditujukan kepada Ketua Pembangkang, namun Hamzah Zainuddin tidak pernah membuat kenyataan mempunyai majoriti yang mencukupi. Razali yang juga seorang senator Dewan Negara turut menafikan pembangkang akan membentangkan usul undi tidak percaya di Parlimen kerana perkara itu belum dibincangkan. Kabar angin mengenai pertukaran kerajaan dan Perdana Menteri bermula sejak PH menjalinkan kerjasama dengan BN untuk membentuk kerajaan persekutuan susulan PRU 15 lalu. Kabar angin itu timbul semula membabitkan dakwaan terdapat usaha mengadakan pilihan raya kecil di kerusi yang disandang Wakil Rakyat BN dengan cara keluar parti. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli menegaskan sudah bertemu dan berbincang dengan Hassan Karim sebelum dia membuat kenyataan mengenai kebimbangannya terhadap kenaikan OPR Bank Negara. Rafizi yang juga timbalan Presiden PKR itu turut menjelaskan kebimbangan yang dinyatakan Hassan itu sebagai suatu kesilapan. Rafizi seperti dipetik melalui email turut menasihatkan Hassan supaya tidak terikut-ikut sentimen pembangkang. Mengulas lanjut, Rafizi berkata Hassan silap jika menganggap isu OPR dan KWSP akan menjejaskan undi pada PRN yang akan datang kerana terdapat pelbagai faktor lain yang akan menjejaskan pengundian. Pada 6 Mei lalu, Hassan meminta Rafizi dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim menjelaskan kepada rakyat mengenai kenaikan 25 mata asas OPR seperti diumumkan Bank Negara baru-baru ini. Menurut Hassan, dia tidak mahu rakyat yang tidak berpuas hati menempelak kerajaan berhubung perkara itu dalam PRN akan datang. Tambah Rafizi lagi, Hassan sepatutnya sentiasa berhubung dengannya atau Anwar secara langsung untuk bertanyakan sebarang persoalan sama ada mengenai perkara yang dibangkitkan itu dan hal yang lain. Walaupun tidak menerima taklimat peribadi daripada Bank Negara berhubung justifikasi menaikkan OPR tersebut, Rafizi berkata dia bersetuju dengan langkah itu bagi menyokong nilai ringgit di pasaran pertukaran asing. Dalam perkembangan yang lain, pengarah pilihan raya PAS Muhammad Sanusi Mat Noor memberi jaminan akan menampilkan calon anak jati negeri sebagai Menteri Besar Selangor sekiranya PN memenangi PRN akan datang. Menurut Sanusi, hanya calon yang berasal dari negeri itu lebih memahami latar belakang dan budaya di Selangor berbanding calon dari negeri lain. Memetik Malaysia Kini walaupun tidak menyebut sebarang nama, Sanusi yang juga Menteri Besar Kedah memberi bayangan bahawa Dr. Halimah Ali adalah antara calon berkenaan. Mengulas lanjut, Sanusi berkata ia tidak bermaksud calon berasal dari Sarawak tidak boleh kerana mungkin pemimpin itu sudah lama menetap di Selangor dan ia boleh dipertimbangkan. Namun bagi Sanusi adalah lebih baik jika Selangor diterajui oleh anak negeri yang lebih memahami cita rasa dan cara hidup di Selangor. Halimah adalah ahli jawatan kuasa pusat PAS yang dilantik. Halimah dilahirkan di Marudi, Sarawak tetapi telah lama bertapak di Selangor melalui amalan perubatan dan aktivismenya. Pada PRU 15 lalu, Halimah merampas kerusi Parlimen Kapar daripada PH. Baik, kita ke berita seterusnya. Bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin memohon supaya kes yang sedang dihadapinya dibicarakan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Peguam Rosli Dahlan yang mewakili Muhyiddin berkata permohonan itu difailkan pada 27 April lepas antaranya atas alasan kes tersebut melibatkan persoalan undang-undang yang kompleks yang membabitkan perlembagaan persekutuan.
Menerusi afidavit sokongannya, Muhyiddin berkata Mahkamah Session tidak mempunyai bidang kuasa untuk menentukan atau memutuskan perkara-perkara yang melibatkan Perlembagaan Persekutuan. Ini kerana menurutnya lagi, hanya Mahkamah Atasan iaitu Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan sahaja mempunyai kepakaran untuk memutuskan perkara sedemikian. Berhubung permohonan Presiden Bersatu itu untuk membatalkan 4 pertuduhan menggunakan kedudukan untuk suapan, Rosli berkata timbalan pendaftar Nur Syafini Mustafa menetapkan 12 Jun untuk pengurusan kes selanjutnya. Pada 18 April lepas, Muhyiddin yang juga pengerusi PM memfailkan notis usul bagi memohon agar dilepas dan dibebaskan daripada keempat-empat pertuduhan yang dikenakan terhadapnya selain prosiding kes tersebut di Mahkamah Session ditangguhkan. Menerusi afidavit sokongan yang difailkan bersama notis usul itu, Muhyiddin mendakwa keempat-empat pertuduhan adalah cacat dan tidak sah di sisi undang-undang. Muhyiddin sebagai Perdana Menteri ketika itu dan Presiden Bersatu didakwa telah menggunakan kedudukannya untuk suapan berjumlah RM232.5 juta daripada 3 syarikat iaitu Bukhari Equity Sendirian Berhad, Nepturis Sendirian Berhad dan Mamfor Sendirian Berhad serta Azman Yusof bagi parti tersebut. Muhyiddin turut berdepan 2 pertuduhan menerima wang hasil daripada aktiviti haram berjumlah RM195 juta daripada Bukhari Equity yang dimasukkan ke dalam akaun CIMB Bank milik Bersatu. Ahli Parlimen Paguh itu juga didakwa di Mahkamah Session Shah Alam pada 13 Mac lepas atas satu pertuduhan menerima wang hasil aktiviti haram berjumlah RM5 juta dan kes itu dipindahkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur untuk dibicarakan bersama. Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad menjelaskan cara terbaik yang boleh dilakukan kerajaan dalam menghapuskan rasuah semasa PRU ialah dengan mengehadkan perbelanjaan parti. Sebagai contoh katanya, jika jumlah bendera atau sepanduk mahupun papan iklan dihadkan bagi suatu kawasan yang ditandingi, maka perbelanjaan boleh dikurangkan ketika PRU. Dalam satu hantaran di Facebook, Mahathir berkata dengan menetapkan jumlah bendera dan sepanduk, kos kempen secara dasarnya tidak akan menjadi tinggi. Saingan antara parti yang kaya dan miskin juga akan menjadi lebih adil. Kata Mahathir lagi, perkara penting adalah mengehadkan kegairahan memasang bendera, sepanduk dan papan iklan sekaligus menjadikan pertandingan lebih adil. Dalam pada itu, Mahathir berpendapat sogokan ketika PRU boleh dikurangkan menerusi penggunaan kamera untuk merekod dan membuat laporan. Ujarnya lagi, begitu juga dengan pihak polis dan Badan Pencegah Rasuah perlu menggunakan kamera untuk mengurangkan perbuatan sedemikian. Sementara itu, Mahathir berkata, sekiranya terdapat 3 kes sogokan semasa bertanding pilihan raya, maka pencalonan parti berkenaan perlu dibatal. Dalam perkembangan yang lain, Perdana Menteri Anwar Ibrahim menjangkakan isu pengeluaran caruman KWSP akan terus dipolitikkan termasuk pada kempen di 6 PRN akan datang. Bagaimanapun, Anwar menegaskan sudah bersedia untuk menghadapi perkara tersebut bagi memastikan KWSP tidak lari daripada landasannya sebagai simpanan hari tua pekerja. Bila ada desakan politik yang kuat untuk meneruskan pengeluaran, saya mengambil keputusan yang tidak semestinya terlalu popular, iaitu tidak membenarkan lagi pengeluaran depan mereka. Tetapi ada keadaan darurat masa pandemik, maka masa ketika itu dibolehkan, dan saya di antara yang keras menuntut supaya dibolehkan kerana keadaan mendesak pada ketika itu. Dan KWSP kita salah saya angkanya menjejak hingga RM145 bilion untuk dikeluarkan dalam kapasiti desakan yang berlaku kerana darurat. Keadaan sekarang sudah berubah, sudah bebas untuk bekerja. Saya percaya ini akan terus dipermainkan dan menjadikan satu isu politik termasuk dalam pilihan raya negeri 6 negeri yang akan datang. Tapi ia tidak harus mengusahkan kita.
dalam keputusan dan kebijaksanaan, kita mesti mengambil keputusan yang benar dan tidak harus diheret untuk mengambil keputusan yang terpaksa hanya untuk memenuhi selera berperkara manusia. Pembangkang sebelum ini menggesa kerajaan supaya membenarkan pengeluaran KWSP secara bersasar bagi mereka yang terkesan. Desakan itu disuarakan Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin melalui sesi perbahasan usul Belanjawan 2023 peringkat dasar di Dewan Rakyat. Hamzah berkata kerajaan perlu membenarkan pengeluaran KWSP secara bersasar dengan mencari mekanisme tertentu bagi memastikan hanya mereka yang benar-benar layak boleh mengeluarkan wang simpanan persaraan itu. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Fia Nadia untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.